Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kami menyiapkan tugasan yang diberi. Dan pada hari ini kami akan menerangkan sedikit sebanyak tentang tajuk yang telah diamanahkan kepada kami, iaitu mudharabah dalam perbankan Islam. Baik, kita masuk ke subtopik yang pertama, iaitu definisi mudharabah. Baiklah, mudharabah ini berasal daripada perkataan Arab, iaitu darbul fil ard, iaitu membawa makna perjalanan. Ini kerana mudharabah ini kebiasaan perkongsian ini berhajatkan kepada perjalanan, sama ada untuk pemusafiran ataupun untuk mengambil barang-barang untuk menjualnya demi keuntungan. Dan mudharabah juga dikenali sebagai al-qira', yang berasal dari perkataan al-qardu, yang bermakna potong. Dan dari segi istilah fiqh pula, ia dikenali sebagai pemberian oleh pemilik harta kepada orang lain untuk diusahakan atau diniagakan dengan syarat keuntungan ataupun kerugian di antara mereka itu perlulah dibahagi secara sama rata. Baik, untuk subtopik yang seterusnya, kita masuk kepada hukum dan dalil pensyariatan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa para ulama telah menghukumkan bahawa mudharabah ini adalah harus. Ini berdasarkan dalil daripada beberapa buah hadis yang menjadi sumber rujukan, seperti an Suhaib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathu fihinna barakah al-bay' ila ajal wal muqaradah wal haltu al-barri bisya'ir lil bayt la lil bay', rawahu Ibn Majah bi isnad dhaif. Yang mana mafhumnya hadis ini bermaksud daripada Syuhaib radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa 3 perkara yang di dalamnya itu terdapat keberkatan. Yang pertama ialah jual beli secara tangguh, berkirat, iaitu mudharabah, dan mencampurkan gandum dengan syair untuk makanan di rumah dan bukan untuk dijual. Dan yang ke hadis yang seterusnya, iaitu kana Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib iza daf'ul mal mudharabah ishtarat ala sahibuhu an la yaslaku bihi bahran wa la yanzilu bihi wadiyan wa la yashtari bihi dabah ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضم فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوسط أن ابن عباس, yang bermakna Abbas bin Abdul Muttalib jika dia menyerahkan hartanya kepada mudharib, iaitu rakan kongsi, untuk dijual, dia mengharuskan mudharibnya untuk tidak menyeberangi laut dan tidak turun ke lembah dan tidak membeli ternakan. Sekiranya syarat itu dilanggar, maka mudharib tersebut harus menanggung risiko. Ketika syarat yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas didengar, lalu Rasulullah mengesahkannya. Jadi kedua-dua hadis ini menjadi indikator bahawa telah wujud transaksi ataupun proses mudharabah ini pada zaman Nabi. Dan para ulama juga telah berijma' akan keharusan mudharabah ini. Assalamualaikum. Kita sambung lagi berkaitan dengan hikmah pensyariatan. Wa hikmatu masyru'iyyat al-mudharabah حكمة مشروعية المضاربة تمكن الناس تمنية al-amwali wa tahqiq ta'awun bainahum
وضم الخبرات والمحارات إلى رؤوس الأموال لتحقيق أطياب الثمرات. Jadi ini berkaitan dengan hikmah di balik pensyariatan akad mudharabah, yang mana memberikan peluang bagi manusia ini untuk mengembangkan harta benda, dana ataupun modal, dan menjadikan atau memanifestasikan sikap saling membantu di antara kedua pihak ini, serta dapat mengumpulkan beberapa informasi yang berkaitan kemahiran untuk diterapkan kepada modal pokok, yakni modal utama untuk mencapai hasil yang paling baik. Jadi ini berkaitan dengan hikmah dalam akad mudharabah ini. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seterusnya berkaitan dengan landasan syariah akad mudharabah berdasarkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki daripada limpah kurnia Allah Ta'ala. Jadi yang menjadi wajhul dilalah daripada ayat di atas ni adalah bererti melakukan sesuatu perjalanan usaha dalam mencari rezeki Allah. Itu berdasarkan Al-Quran. Jadi yang seterusnya pula berkaitan dengan hadis daripada Salih bin Suhaib radhiyallahu anhu, an Salih bin Suhaib an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثلاث فيهن البركات البيع إلى أجل والمقارب وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. Yang mana dari Salih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqaradah iaitu mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Jadi ini berdasarkan Al-Quran, Al-Quran dan hadis yang menjadi adalah landasan syariah akad mudharabah. Jadi setakat tu ialah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harusani Fitri bin Abdul Rahim. Nombor metrik 061775. InsyaAllah saya akan teruskan perbincangan kita iaitu pada rukun mudharabah. Rukun mudharabah terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama as-sirah, yang kedua al-aqidani, yang ketiga ra'sal mal, yang keempat al-amal, dan yang kelima ar-rib. Rukun yang pertama iaitu as-sirah. As-sirah ini adalah mana-mana lafaz atau perkataan yang menunjukkan kepada berlakunya akad mudharabah yang mengandungi pernyataan ijab, yakni tawaran, dan qabul, yakni penerimaan. Ia terlaksana dengan penyerahan harta oleh pemilik modal kepada mudharib, di mana mudharib dapat bertindak menggunakan modal itu untuk diperniagakan. Kadar keuntungan untuk kedua-dua pihak yang berkontrak hendaklah ditentukan sebelum kerja dilaksanakan. Ijab di sini iaitu lafaz mudharabah, muqaradah atau al-muamalah, atau segala lafaz yang mengandungi makna seperti yang disebutkan tadilah. Sebagai contohnya, ucapan pemodal, ambillah wang ini untuk diurus niagakan dengan akad mudharabah, di mana segala rezeki berupa untung dan yang Allah berikan
menerusi akad ini, maka dikongsikan di antara kita dengan kadar ketentuan 1/2, 1/4, 1/3 atau kadar ketentuan yang mudah diketahui dengan cara lainnya. Kemudian pengusaha mengucapkan qabul atau lafaz qabiltu, yakni saya terima. Raditu, yakni saya redha, atau lafaz lainnya yang semakna dengannya. Rukun yang kedua ialah al-aqidani, iaitu pemilik modal dan pengusaha yang melakukan akad perkongsian secara mudharabah, di mana pemodal menyumbangkan hartanya sedangkan pengusaha menyumbangkan tenaganya. Rukun yang ketiga ialah ra'sal mal, yakni modal. Modal ini iaitu objek daripada usaha yang akan dijalankan. Manakala rukun yang keempat ialah al-amal, yakni kerja, iaitu sesuatu di mana dengannya pengusaha mengembangkan modal mudharabah. Dan rukun yang terakhir ialah ar-riba, yakni untung, iaitu bahagian yang diketahui bersama di mana ianya merupakan lebihan daripada modal yang diperoleh daripada usaha mudharib. Pembahagian jumlah rukun mudharabah kepada 5 bahagian tadi merupakan pendapat majoriti para ulama. Manakala ulama mazhab Hanafi menyatakan bahawa rukun mudharabah iaitu hanya al-ijab dan al-qabul sahaja, di mana selainnya adalah syarat-syarat mudharabah, bukannya rukun-rukun mudharabah. Jadi sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali Syamsuddin bin Syahruddin, nombor metrik 061749. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan iaitu syarat sah mudharabah. Antara syarat sah mudharabah yang pertama iaitu modal atau barang yang diserahkan itu mestilah berbentuk wang tunai. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan agar mampu untuk melakukan tasyaruf. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan lebih jelas. Yang keempat, keuntungan yang akan menjadi milik pengusaha dan pemilik modal haruslah jelas. Seterusnya, melafazkan ijab dari pemilik modal dan kabul dari pengusaha. Seterusnya, modal harus ada dan tidak boleh berupa hutang, tetapi tidak perlu ada di majlis akad. Dan yang terakhir, modal harus diserahkan kepada pengurus agar dapat digunakan untuk meneruskannya. Seterusnya, saya akan bacakan sedikit sebanyak iaitu syarat-syarat dan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para fuqaha empat mazhab dalam mudharabah. Yang pertama, syarat asirah. Terdapat perselisihan di antara para fuqaha dalam beberapa hal yang berkaitan dengan syarat asirah. Antaranya asirah pada akad mudharabah secara bertempoh. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, hukumnya harus. Mereka mengkisaskan mudharabah dengan wakalah muqata'ah, di mana seorang wakil mesti berhenti dari tugas yang diamanahkan kepadanya setelah habis tempoh masanya. Ini juga berlaku bagi seorang mudharib, manakala mazhab Maliki dan Syafi'i tidak membenarkannya, kerana akad mudharabah termasuk kategori al-unqud dan al-jaizah, di mana akad yang termasuk dikategorikan al-jaizah akan terbatal disebabkan adanya pensyariatan tempoh masa, sebagaimana yang berlaku pada akad
akad syarikat. Mereka juga mengkiaskan mudharabah dengan bai', iaitu jual beli, di mana akad jual beli tidak dibenarkan secara bertempoh. Begitu juga dengan akad mudharabah. Seterusnya iaitu syarat pemilik modal. Dalam memberikan syarat kepada pihak yang boleh menjadi sahib al-mal, sebahagian fuqaha merujuk pensyariatannya kepada pengusaha al-muwakkil pada bab al-wakalah. Oleh itu, apa yang disyariatkan kepada al-muwakkil berlaku juga pada sahib al-mal. Al-Syabini dari kalangan fuqaha bermazhab Syafi'i berpendapat bahawa kanak-kanak tidaklah dibenarkan untuk melakukan akad mudharabah dengan hartanya kerana mereka tidak berkeahlian untuk melantik wakil. Manakala Al-Kasami, seorang ahli fiqh bermazhab Hanafi, berpendapat bahawa kanak-kanak yang belum baligh tapi berakal sah baginya melakukan akad mudharabah dengan hartanya. Ini kerana menurut mazhab Hanafi, al-bulugh bukanlah syarat sah daripada al-wakalah. Yang ketiga, syarat pengusaha iaitu mudharib. Para fuqaha bermazhab Syafi'i tidak membenarkan kanak-kanak menjadi seorang mudharib kerana mereka tiada keahlian untuk menjadi seorang wakil. Manakala mazhab Hanafi mengharuskan kanak-kanak yang belum baligh tapi berakal untuk melakukan kontrak mudharabah. Ini kerana menurut mazhab Hanafi, al-bulugh bukanlah syarat sah daripada al-wakalah dalam memberikan syarat kepada pihak yang boleh menjadi mudharabah. Sebahagian fuqaha merujuk pensyaratannya kepada bahasa al-wakil, iaitu bab al-wakalah. Oleh itu, apa yang disyariatkan kepada al-wakil berlaku juga bagi mudharabah. Yang keempat, syarat ras al-mal, iaitu modal. Para fuqaha berselisih mengenai keharusan modal al-mudharabah berupa wang semasa, iaitu duit, di mana majoriti fuqaha klasik tidak membenarkannya, manakala Ibnu Al-Qasim Al-Maliki merajihkan bahawa modal al-mudharabah berupa wang semasa hukumnya harus tapi makruh. Sedangkan mengikut pendapat yang dipilih Al-Alamah Ibnu Abdus Al-Hambali dan dirajihkan oleh Asy-Syab Al-Maliki serta pendapat Muhammad bin Al-Hasan dan pendapat majoriti fuqaha bahawa modal mudharabah berupa wang semasa, iaitu duit, hukumnya harus secara mutlak. Dan yang terakhir iaitu syarat al-mal. Sebahagian fuqaha mensyaratkan bahawa tempoh masa kerja tidaklah diberi had seperti setahun kerana adanya kemungkinan tidak tercapai maksud daripada perkongsian, iaitu perolehan untung. Syarat ini hanya terdapat dalam mazhab Maliki dan juga Syafi'i. Baiklah, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis akad mudharabah. Akad mudharabah yang pertama adalah mudharabah mutlak. Mudharabah mutlak ialah satu bentuk kerjasama yang dibuat antara pemodal dan pengusaha secara bebas tanpa dikenakan syarat sama ada dari segi waktu, tempat dan barang jualan. Contoh, Ali seorang pemodal dan Abu seorang pengusaha. Ali memberikan modal dan berkata kepada Abu, kamu jual barang ini secara bebas. Kamu nak jual waktunya bila ataupun tempatnya di mana, itu terserah pada kamu. Itu adalah akad mudharabah mutlak yang secara bebas. Akad yang kedua adalah mudharabah muqayyad, iaitu satu bentuk kerjasama yang dibuat oleh pengusaha dan pemodal secara bersyarat sama ada dari segi waktu bekerja, tempat dan barang jualan. Contoh, Ali tadi seorang pemodal dan Abu seorang pengusaha. Ali memberikan modalnya sebanyak 10,000 dan Ali berkata kepada Abu, kamu guna duit ni
kamu jual sesuatu dan kamu jual di tempat kamu jual di tempat yang tertentu dan kamu bekerja pada waktu yang tertentu, dan waktu dan syarat tersebut mestilah diberikan oleh pemodal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaAllah saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami dengan tajuk pembatalan mudharabah. Akad mudharabah akan terbatal jika terdapat 5 situasi ni. Situasi yang pertama adalah jika perjanjian tersebut dia tidak memenuhi atau lebih daripada syarat mudharabah. Syarat yang kedua adalah pengurus sengaja meninggalkan kerja sebagai pengurus modal ataupun pengurus modal itu sendiri dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kontrak. Dan yang ketiga adalah jika pelaksana atau pemilik modal itu meninggal dunia, maka secara automatik mudharabah akan terbatal dan tidak sah lah. Dan yang keempat adalah salah seorang daripada pelaku akad itu dia menjadi gila. Dan yang kelima adalah terjadi kerosakan terhadap modal mudharabah disebabkan oleh mudharib. Untuk penerangan yang pertama iaitu akan terbatal perjanjian mudharabah kalau perjanjian tersebut dia tidak memenuhi atau lebih daripada syarat mudharabah. Dan syarat sah mudharabah ni terdiri daripada 3 perkara. Perkara yang pertama adalah syarat aqidani iaitu pelaku akad, dan syarat yang kedua adalah syarat modal, dan yang ketiga adalah syarat laba iaitu syarat keuntungan. Dan perlunya ada kepada ketiga-tiga syarat ni maka sahlah akad mudharabah tersebut. Kalau kurang ataupun hilang daripada ketiga-tiga ni, contohnya 2 dah ada, syarat laba tu dah okey, syarat modal pun dah okey tapi akad tu tak ada, maka perjanjian mudharabah ataupun akad mudharabah tersebut akan terbatal dan tidak sah. Dan 3 daripada syarat adalah dia melengkapi antara satu sama lain. Kalau tak ada salah satu daripadanya maka syarat akad mudharabah itu akan terbatal. Untuk yang kedua pula iaitu pengurus sengaja meninggalkan kerja sebagai pengurus modal atau pengurus modal melakukan sesuatu yang bertentangan dengan maksud kontrak. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian mudharabah dia perlu melaksanakan tanggungjawab yang telah dipersetujui lah. Sebagai contoh, pemilik modal dia bertanggungjawab untuk menyediakan modal kepada mudharib, dan mudharib itu dia perlu menguruskan modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan, dan lepas tu dia bahagilah di antara mereka mengikut perjanjian. Dan kalau salah seorang daripada pemilik modal ataupun mudharib mengabaikan tanggungjawab mereka, maka secara akan terbatallah akad mudharabah tu. Sebab kedua-dua belah pihak ni dia telah diberikan amanah dan juga tanggungjawab untuk dilaksanakan. Kalau lah tanggungjawab ataupun amanah itu tidak terlaksana, maka akan terbatallah akad mudharabah. Menurut majoriti ulama, jika pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang daripada mereka itu meninggal dunia, maka mudharabah akan terbatal dan tak sah. Sebab mudharabah ni dia merangkumi kepada akad wakalah, dan maka disebabkan hal itu akad wakalah ni dia akan terbatal kalau berlaku sebarang kematian terhadap mewakil, iaitu orang yang mewakilkan ataupun wakil. Dan akad mudharabah ni dia akan tetap terbatal walaupun pihak mudharabah dia tahu ataupun dia tak tahu mengenai kematian pihak pemilik modal. Sebab dia kematian ni dia adalah secara tak langsung dia akan mengeluarkan mudharib itu daripada mudharabah jika dinilai dari sudut hukum. Dan begitu juga kalau berlaku sebalik dia. Akad mudharabah ni akan terbatal walaupun pemilik modal dia tak tahu yang berkenaan kematian mudharib. Dengan terjadinya kematian ni yang telah dibuat sebelum ni juga akan terbatal. Penerangan kepada situasi di mana salah seorang daripada pelaku akad menjadi gila. Dan mudharabah ni dia akan terbatal jika salah seorang daripada pelaku akad itu menjadi gila. Dan gila yang dimaksudkan ni ialah gila yang kekal. Sebab di antara sifat ahliyah ataupun kelayakan bagi pihak pemilik modal dan mudharib adalah mempunyai akal yang waras. Namun kalau pemilik modal ataupun mudharib dia menjadi gila dan hilang kewarasannya, maka menurut para fuqaha akad mudharabah akan terbatal. Sebab gila itu dia membatalkan sifat ahliyah dan kemampuan pihak yang berakad. Dan untuk yang terakhir iaitu terjadi kerosakan terhadap modal mudharabah disebabkan oleh mudharib.
Kalau terjadi sebarang kerosakan pada modal mudharabah disebabkan oleh mudharib yang melakukannya, dan akan terbatallah akad mudharabah di antara pemilik modal dan mudharib. Sebab modal yang mengalami kerosakan ni tidak boleh digunakan dalam akad mudharabah. Dan itu sahaja untuk di bawah topik pembatalan mudharabah, dan insya-Allah pembentangan ini akan disambung oleh sahabat saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Mat Nasri, nombor matrik 059959. Hari ini saya akan bentang tajuk aplikasi mudharabah dalam perbank. Okey, aplikasi mudharabah ni terbagi ada dua. Satu tabur berjangka, yang kedua deposit khas. Okey, tabur berjangka ni bermaksud simpanan. Simpanan yang dimasukkan adalah untuk tujuan khas seperti tabung haji, tabung kurban dan sebagainya. Okey, yang kedua deposit khas. Deposit khas ni bermaksud pelaburan khas. Apakah yang dimasukkan dengan pelaburan khas? Okey, pelaburan khas ni adalah untuk tujuan untuk melaburkan modal untuk perniagaan seperti mudharabah dan ijarah. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Azwan bin Awang, memegang kad matriks 060127. Hari ini saya akan membentangkan mengenai risiko mudharabah. Risiko yang pertama ialah kontrak pembahagian kerugian dikaitkan dengan masalah agensi apabila seseorang pengusaha tidak memiliki insentif untuk menyediakan perniagaan tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan keuntungan yang lebih rendah daripada pembiayaan peribadi pengurus. Hujah ini berdasarkan pada gagasan bahawa pihak yang melakukan transaksi perniagaan akan ingkar jika mereka mendapat ganti rugi kurang dari sumbangan marginal mereka dalam proses pengeluaran. Apabila ini berlaku dalam kes pembahagian untung rugi, kapitalis ragu-ragu untuk melabur berdasarkan pembagian untung rugi. Contohnya, A meminjam wang dari bank Islam B. Kemudian dia melaporkannya keuntungan kepada penyata pendapatan dengan nilai operasi yang lebih rendah. Oleh itu, tahap pembahagian keuntungan yang diberikan kepada bank adalah lebih rendah. Risiko mudharabah yang kedua adalah kontrak pembahagian keuntungan memerlukan jaminan untuk berfungsi dengan cekap. Kekurangan hak harta yang dijamin dalam kontrak pembahagian untung menyebabkan kegagalan praktik kerana tidak ada peraturan mengenai jaminan yang mendasari. Yang ketiga, perbankan Islam menawarkan risiko pembiayaan yang lebih rendah berbanding perbankan konvensional. Ini berdasarkan konsep mudharabah dan musyakarah yang dipatuhi. Tetapi seringkali pelaksanaan pengurusan aset dari mudharabah dan musyakarah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaik-baiknya dana dalam perbankan Islam disalurkan melalui aktiviti pelaburan dalam aset yang nyata. Risiko yang seterusnya ialah batasan peranan pelabur dalam pengurusan dan struktur kewangan kontrak pembagian keuntungan menyebabkan ketidaksertaan. Mereka tidak berkongsi kontrak berdasarkan penyertaan dalam membuat keputusan. Di satu pihak, ia dapat dilihat bahawa hanya pengurusan yang hanya menguruskan dana sementara pelabur hanya menikmati hasilnya. Dan yang terakhir, pembiayaan equity tidak sesuai untuk pembiayaan projek jangka pendek apabila berhadapan dengan tahap risiko yang tinggi, yakni kesan kepelbagaian masa terhadap equity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Azli bin Ismail, nombor matrik 061839. Jadi manfaat daripada mudharabah ini, yang pertama,
bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Dan yang kedua, bank tidak berkewajipan untuk membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil bank ini, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative speed. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow ataupun arus kes usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Dan yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati prudent mencari usaha yang mana benar-benar halal, aman dan menguntungkan, kerana keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Dan yang akhir sekali, yang kelima, prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini amat berbeza. Dan dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan nasabah satu jumlah yang mana bunga tetap, berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi. Jadi itulah sedikit daripada manfaat daripada mudharabah ini. Jadi setakat tu ialah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama Muhammad Ismail Zaid bin Ismail 061724. Jadi kita pergi kepada kesimpulan. Jadi daripada penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan sebelum ini, dapat disimpulkan bahawa sistem mudharabah ini akadnya adalah kerjasama antara dua pihak, yang mana pihak pertama memberikan modal kepada orang lain yang lebih maju sebagai orang yang menguruskan ataupun pengelola. Manakala keuntungan yang diperoleh akan dibahagikan antara keduanya mengikut syarat-syarat yang telah dibuat, mengikut kesepakatan yang telah dipersetujui. Okey, jadi akad-akad mudharabah haruslah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, yang mana orang yang menguruskan ataupun si pengelola haruslah menjalankannya dengan penuh rasa tanggungjawab yang tinggi agar tidak berlaku kerugian dalam apa yang telah diusahakan olehnya. Okey, jadi kerugian yang berlaku dapat dikaitkan dengan beberapa sebab, antaranya disebabkan oleh musibah ataupun bencana alam, risiko perniagaan, serta disebabkan oleh kelalaian ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang menguruskan ataupun si pengelola. Jadi, si pemilik modal akan menanggung sepenuhnya kerugian atas apa yang terjadi disebabkan oleh risiko perniagaan ataupun bisnes, dan juga kerugian yang disebabkan oleh bencana alam. Namun, jika kerugian yang berlaku itu disebabkan oleh kelalaian ataupun penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh si pengelola, maka segala kerugian itu harus ditanggung oleh mudharib, iaitu si pengelola sepenuhnya, serta modal yang diberikan harus dikembalikan oleh mudharib kepada yang memberikan modal. Okey, dan kalau kita lihat ramai daripada kalangan sahabat yang menggunakan cara mudharabah ini dalam operasi perniagaan mereka, seperti Sayyidina Uthman bin Affan dan juga sebagainya. Jadi setakat itulah daripada saya.